Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Aina binti Wan Muzaffar Shah. Nombor matrik 19 BI 01007. Nama saya Farah Syazwani binti Baharom. Nombor matrik 19 BI 01030. Saya Siti Hajar binti Mazlan, 19 BI 01047. Nama saya Nur Azlin Baiduri binti Muhammad Azli Syam, 19 BI 01050. Saya Nur Izzah Izzati binti Zabir, 19 BI 01051. Seperti kita maklum, ekonomi negara Malaysia kebanyakannya dikuasai oleh kaum lelaki dalam bidang pekerjaannya, yang mana kaum wanita perlu berlumba-lumba dan mencari peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang selayaknya dengan pencapaian akademik mereka serta gaji yang berpatutan. Akhbar Sinar Harian ada melaporkan yang mana pihak kaum wanita lebih cemerlang dalam bidang akademik mereka. Akan tetapi, kecemerlangan ini tidak diteruskan dalam alam pekerjaan. Ia kerana lelaki lebih dominan dan lebih memegang dan sentiasa memegang kuasa utama dalam sesuatu pekerjaan. Akhir sekali, faktor lain kurangnya penglibatan wanita dalam sektor ekonomi adalah bila mana perempuan lebih memilih untuk berkeluarga dan menguruskan rumah tangga mereka sendiri tanpa bantuan dari pembantu rumah. Dan kedua, mereka juga tidak mempercayai sesiapa untuk menjaga anak mereka. Yang terakhir, kemahiran perempuan juga terhad dalam bidang pekerjaan. Sekarang kita lihat pula kepada penglibatan wanita dalam sektor ekonomi yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu sektor awam, sektor swasta dan penguasaan politik. Penglibatan wanita dalam sektor awam semakin lama semakin meningkat. Tidak kurang juga ramai antara mereka telah pun memegang jawatan-jawatan yang tinggi dan telah memberikan sumbangan kemahiran terhadap masyarakat dan negara. Wanita lebih berminat dan cenderung untuk bekerja dalam bidang sektor awam. Hal ini kerana dengan adanya kemudahan pencen yang merupakan satu jaminan hidup mereka pada hari tua nanti. Kira-kira pada tahun 2017, sebanyak 57.5% adalah pegawai wanita dalam sektor perkhidmatan awam. Pada tahun 2018, sebanyak 36.1% wanita bekerja di bahagian pengurusan tertinggi di sektor awam, dan manakala pada tahun 2019, sebanyak 37.3%. Peningkatan sebanyak 1.2% di antara tahun 2018 dan 2019. Kemudian dalam ahli majlis berkuasa tempatan pada tahun 2018, seramai 412 wanita yang menyertai berbanding pada tahun 2019 hanya 310 wanita. Dapat dilihat dengan jelas bahawa penurunan telah berlaku dan jumlah tersebut belum pun termasuk ahli-ahli majlis berkuasa tempatan yang berada di kawasan Sabah dan 3 wilayah persekutuan. Penglibatan wanita dalam sektor swasta masih belum mencapai sasaran sebanyak 30% dalam jawatan pembuat keputusan. Kerajaan mestilah memberikan peluang yang sama rata kepada wanita dan untuk menyertai pasaran buruh dan meningkatkan perkembangan ekonomi serta menjanjikan gaji pendapatan yang berpatutan. Kerajaan disarankan untuk ease of entry and exit yang bermaksud memudahkan urusan wanita untuk mengimbangi kehidupan mereka sebagai seorang pekerja, seorang ibu dan seorang isteri. Jabatan Perangkaan Malaysia ada merekodkan statistik bilangan wanita yang menyertai pekerjaan dalam sektor swasta. Bagi ahli lembaga sektor perbankan, pada tahun 2018, seramai 102 wanita bersamaan 16.1%.
Dan pada tahun 2019, seramai 118 wanita bersamaan 18.2%. Peningkatan sebanyak 2.1% berlaku dalam kedua-dua tahun tersebut. Bagi ahli lembaga pengarah wanita di sektor perbankan, pada tahun 2018 sebanyak 16.2% dan 2019 sebanyak 18.2%. Kenaikan 2% berlaku juga dalam kedua-dua tahun tersebut. Akhir sekali, 26.8% telah pun mendaftarkan syarikat sendirian berhad private kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau dikenali sebagai SSM. Akhir sekali, penglibatan wanita dalam penguasaan politik. Bagi memajukan negara dari segi sosial, sasiah dan perpaduan ummah, penyertaan yang seimbang antara lelaki dan wanita perlulah diterapkan. Bagi wanita yang bergelar ibu dan isteri, terpaksa menempuhi cabaran-cabaran yang besar sebagai seorang ahli politik kerana mereka melakukan banyak kerja dalam satu masa atau multitask. Mereka perlu menguruskan rumah tangga, keluarga, parti dan masyarakat. Kemudian, antara objektif utama penglibatan wanita dalam bidang ini adalah untuk memperkasakan wanita dan berpotensi mengubah serta melaksanakan satu transformasi dalam masyarakat. Selanjutnya, Malaysia berada pada kedudukan 117 daripada 153 buah negara penglibatan wanita dalam bidang politik. Ini ada dilaporkan dalam laporan Global Gender Gap Report 2020. Pada pilihan raya umum ke-14 iaitu pada tahun 2018, sebanyak 10% bilangan wanita yang bertanding di peringkat parlimen dan di Dewan Undangan Negeri. Yang mana di parlimen seramai 72 wanita dan manakala di Dewan Undangan Negeri ataupun DUN seramai 197 wanita. Dan tahun 2019 pula, sebanyak 14.4% wanita menguasai kerusi di parlimen, manakala 11.8% dilantik sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Seterusnya, saya akan menerangkan hak-hak wanita dalam pekerjaan. Pada masa kini, dapat kita lihat hampir ke semua organisasi mempunyai pekerja wanita. Oleh itu, telah diperuntukkan undang-undang berkenaan dengan pekerja wanita bagi menjamin hak dan kedudukan mereka di sisi undang-undang. Antara hak wanita yang bekerja ialah menurut Seksyen 34 Akta Kerja 1955, yang mana wanita dilarang bekerja pada waktu malam. Akta ini diperuntukkan bagi pekerja wanita yang bekerja di sektor perindustrian dan pertanian, yang mana mereka tidak boleh dikehendaki bekerja antara pukul 10 malam hingga 5 pagi atau melakukan pekerjaan pada suatu hari tanpa mendapatkan rehat selama 11 jam berterusan sebelum memulakan pekerjaan. Kecuali Ketua Pengarah Sumber Manusia telah memberikan kelulusan untuk membenarkan, yang mana pada kebiasaannya kelulusan ini diberikan dengan beberapa syarat. Seperti majikan perlulah menyediakan pengangkutan untuk mengambil atau menghantar pekerja wanita bagi menjamin keselamatan mereka. Dan sekiranya mereka tidak berpuas hati terhadap syarat yang diberikan, mereka boleh membuat rayuan pada menteri dalam tempoh 30 hari selepas syarat diberitahu. Maka pihak menteri akan membuat keputusan sama-ada ingin menyingkirkan atau membuat perubahan terhadap mana-mana syarat. Dalam akta ini juga menetapkan bahawa wanita yang bekerja di sektor pertanian dan perindustrian ini hendaklah menjalankan sekurang-kurangnya 2 shift sehari dan dibenarkan bekerja antara pukul 10 hingga 5 pagi. Dan bagi pekerja wanita yang diambil kerja bagi kenderaan-kenderaan perkhidmatan awam, contohnya seperti konduktor bas wanita, mereka dibenarkan bekerja antara pukul 10 malam hingga 1 pagi. Walau bagaimanapun, mereka dilarang untuk bekerja antara 1 pagi hingga 5 pagi. Hak wanita bekerja yang seterusnya ialah di bawah Seksyen 35 Akta Kerja yang melarang wanita bekerja di bawah tanah. Di bawah pertukan ini melarang mana-mana organisasi mengambil wanita bekerja di bawah tanah bagi mengelakkan pekerja wanita melakukan pekerjaan yang berat dan berbahaya. Bagi hak wanita yang bekerja seterusnya ialah perlindungan bersalin
dan diperuntukkan di bawah Seksyen 37 sehingga 44 Akta Kerja 1955. Sebelum itu, kita merujuk terlebih dahulu maksud bersalin seperti mana diperuntukkan di bawah Seksyen 2 Akta Kerja 1955, iaitu melahirkan anak selepas sekurang-kurangnya 22 minggu hamil, sama ada anak itu hidup ataupun mati. Oleh itu, bagi wanita yang bersalin, tidak kira sama ada wanita itu sudah berkahwin ataupun tidak, berhak mendapatkan perlindungan bersalin ini. Bagi cuti bersalin di Malaysia sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 37 ialah 60 hari berturut-turut, termasuklah hari rehat, cuti umum ataupun cuti sakit dan sebagainya. Jika terdapat cuti umum di dalam tempoh cuti bersalin ini, maka tiada cuti ganti ataupun tambahan diberikan. Cuti bersalin ini tidak boleh diambil lebih awal daripada 30 hari daripada hari yang dijangkakan akan bersalin atau lewat sehari selepas bersalin. Bagi pemberian cuti bersalin, terdapat perbezaan antara sektor kerajaan dan sektor swasta. Bagi wanita yang bekerja di bawah sektor kerajaan, mereka tertakluk kepada perkeliling ataupun pengumuman terkini oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Di bawah perkeliling ini, mereka diberikan cuti minimum 60 hari atau maksimum 90 hari dan mereka boleh mengambil cuti seawal 14 hari dari tarikh dijangkakan bersalin dan paling awal sekurang-kurangnya 22 minggu dan memerlukan kepada pengesahan pakar perubatan tentang kondisi ataupun pengesahan tarikh dijangka bersalin. Sementara itu, bagi pekerja wanita di bawah sektor swasta pula, mereka tertakluk kepada Akta Kerja 1995 dan Akta Buruh. Dan berdasarkan dasar yang telah diumumkan pada Belanjawan Malaysia yang mana berkuat kuasa pada Januari 2022 tahun ini, di mana cuti bersalin bagi penjawat swasta telah dilanjutkan selama 90 hari. Tempoh 90 hari ini bermula apabila pekerja wanita mula mengambil cuti dan mereka boleh mengambil cuti seawal 22 tempoh kandungan. Bagi cuti paternity, iaitu cuti yang boleh diambil oleh seorang suami, adalah sama ada 3 atau 7 atau 14 hari bergantung kepada kelulusan syarikat masing-masing. Dalam perlindungan bersalin ini juga, pekerja wanita berhak mendapat allowance bersalin dalam tempoh cuti bersalin. Dan antara syarat yang melayakkan mereka untuk mendapatkan allowance bersalin ini ialah, yang pertama, melahirkan anak mengikut tarikh perlahiran. Yang kedua, pernah digajikan oleh majikan dalam tempoh 4 bulan sebelum bersalin. Dan yang ketiga, digajikan oleh majikan yang sama tidak kurang 90 hari dalam tempoh 9 bulan sebelum bersalin. Dan yang keempat, tidak mempunyai 5 orang anak atau lebih yang masih hidup. Bayaran allowance bersalin ini mungkin akan digantung sekiranya pekerja wanita itu gagal memberikan notis untuk memberhenti kerja 4 bulan sebelum bersalin atau dalam jangka masa 60 hari sebelum bersalin. Pekerja wanita gagal memaklumkan kepada majikan mengenai kelahiran anak atau tarikh jangka bersalin. Di bawah Seksyen 40 Klausa 3 Akta Kerja 1955 ini memperuntukkan bahawa menjadi satu kesalahan bagi majikan memecat atau memberhentikan atau memberikan notis memberhenti kerja dalam tempoh cuti bersalin. Seterusnya, di bawah Seksyen 39 Akta Kerja ini memperuntukkan bahawa jika pekerja wanita itu mati dalam tempoh cuti bersalin dan layak menerima allowance bersalin, maka majikan perlulah memberi allowance bersalin tersebut kepada pewaris yang dinamakan pekerja wanita itu ataupun wakil perundangan. Akhir sekali, hak bagi wanita yang bekerja ialah hak sama rata seperti mana yang diperuntukkan di bawah Perkara 801 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan hak sama rata setiap orang di sisi undang-undang. Akan tetapi, kadang-kadang berlakunya diskriminasi. Contohnya, diskriminasi ke atas wanita dalam kenaikan pangkat atau jawatan yang tinggi dalam pekerjaan. Disebabkan itu, jumlah wanita yang menduduki jawatan yang tinggi di Malaysia adalah jumlah yang tidak begitu besar. Seterusnya, dalam perkara berkaitan dengan upah dan gaji, dapat dilihat gaji pekerja wanita adalah lebih rendah daripada gaji pekerja lelaki. Pihak majikan perlulah memberikan sama rata antara keduanya dan memberikan mengikut kadar yang telah ditetapkan di sisi undang-undang. Akhir sekali adalah berkaitan dengan penamatan perkhidmatan kontrak disebabkan berkahwin ataupun mengandung. Di dalam Akta Kerja tidak diperuntukkan berkaitan dengan isu ini, akan tetapi menurut Seksyen 27 Akta Kontrak 1950 menyatakan bahawa setiap kontrak yang menghalang perkahwinan adalah tidak sah. Oleh itu, berdasarkan kes-kes yang berkaitan dengan isu ini, mahkamah telah membuat keputusan
yang menyatakan pihak majikan tidak boleh membatalkan kontrak tersebut dan ianya adalah tidak sah di sisi undang-undang. Seterusnya, kita lihat pula mengenai mekanisme bagi mengatasi isu keterlibatan wanita dalam sektor ekonomi. Bagi mengatasi isu ini, beberapa mekanisme yang telah dicadangkan melalui dua sudut, iaitu dari segi sistem dasar dan juga sistem perundangan. Dasar Wanita Negara. Dasar Wanita Negara ini adalah kesinambungan kepada Dasar Wanita Negara yang digubal pada tahun 1989 dengan mengambil kira isu, peluang, cabaran dan persekitaran masa dan yang akan datang. Dasar ini dilengkapi dengan Plan Tindakan Pembangunan Wanita atau lebih dikenali sebagai PTPW bagi memperincikan tindakan yang perlu diambil oleh agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai objektif dan matlamat Dasar Wanita Negara. Seterusnya kita lihat pula antara matlamat Dasar Wanita Negara adalah untuk membangunkan potensi wanita dari pelbagai lapisan masyarakat dan dalam semua sektor sebagai ejen perubahan dan menjadi penyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Selain itu, menyediakan persekitaran yang kondusif bagi meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup wanita dalam semua aspek termasuk fizikal, ekonomi, sosial, politik, kesihatan, psikologi dan kerohanian. Seterusnya, membudayakan kesaksamaan gender di kalangan semua lapisan masyarakat dalam semua sektor dan memastikan pandangan dan suara wanita diterima pakai dalam proses membuat keputusan di semua peringkat. Seterusnya, bagi melaksanakan dasar ini, beberapa strategi yang telah digariskan seperti iaitu yang pertama, mengarusperdanakan perspektif gender dalam penggubalan dasar perundangan, perancangan, pelaksanaan dan penilaian program. Yang kedua, meningkatkan komitmen badan eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman termasuk pihak penguatkuasa di sektor awam dan swasta. Ini bagi menghormati dan memelihara martabat wanita. Sehubungan dengan itu, strategi yang seterusnya ialah mengkaji semula undang-undang yang sedia ada dan menggubal perundangan yang baru bagi menjamin ketiadaan diskriminasi gender di samping memelihara maruah dan hak-hak wanita. Dan yang terakhir iaitu memperkukuhkan dan meningkatkan taraf sosioekonomi wanita melalui kerjasama antara agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Oleh itu, dengan adanya Dasar Wanita Negara ini, negara kita akan menuju ke arah negara yang membangun dan melahirkan masyarakat yang maju dan berdaya saing di dalam semua sektor termasuk sektor pekerjaan dan sektor ekonomi. Seterusnya, kita lihat pula mengenai Plan Tindakan Pembangunan Wanita. Objektif utama plan ini bagi sektor wanita dan ekonomi ialah meningkatkan penyertaan dan sumbangan wanita dalam pelbagai sektor pembangunan ekonomi negara di semua peringkat penglibatan dan pekerjaan dalam mencapai kesaksamaan gender dalam ekonomi. Kemudian, dikhususkan beberapa objektif seperti meningkatkan penyertaan dan sumbangan wanita dalam dunia pekerjaan. Salah satu strateginya ialah dengan menambahkan peluang dan mempelbagaikan jenis latihan kemahiran dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang pekerjaan bukan tradisi bagi wanita. Aktiviti yang dijalankan ialah dengan membuat kajian untuk mengenal pasti jurang penyertaan wanita dalam pasaran pekerjaan dan mewujudkan pengkalan data penyertaan wanita dalam semua peringkat dan bidang. Di samping itu juga, plan ini menyediakan latihan praktikal dengan agensi kerajaan atau sektor swasta yang sepadan dengan bidang pengajian yang diikuti di peringkat institusi. Dalam pada itu, plan ini juga adalah untuk mengukuhkan dan mengekalkan kedudukan wanita dalam pekerjaan dengan cara meningkatkan bilangan peluang dan layanan yang seksama bagi wanita dalam pekerjaan. Antara aktivitinya ialah mengkaji dan mengenal pasti masalah wanita dalam pekerjaan, misalnya masalah keluarga, eksploitasi,
diskriminasi, gangguan seksual dan lain-lain. Selanjutnya, pelan ini adalah untuk berusaha menggalakkan wanita kembali ke dalam bidang pekerjaan dengan cara memudahkan cara kemasukan semula wanita ke dalam pasaran pekerjaan. Pelaksanaannya adalah dengan menyemak semula dasar dan peraturan pengajian di sektor awam dan swasta. Melaksanakan program latihan semula di sektor awam dan swasta bagi menggalakkan pekerja wanita kembali ke pasaran pekerjaan serta menganjurkan program advokasi kembali bekerja di sektor swasta untuk pekerja wanita dan majikan. Seterusnya, tindakan ini menghapuskan diskriminasi berasaskan gender di tempat kerja, sektor formal dan informal termasuk syarat dan terma pekerjaan demi mengurangkan gangguan seksual di tempat kerja. Dengan usaha meningkatkan kepekaan dan kesedaran mengenai kesaksamaan gender, termasuk di semua peringkat dan semua sektor di samping memperbanyakkan program kesedaran mengenai hak asasi pekerja wanita. Kini saya akan meneruskan pula pembentangan bagi mekanisme yang kedua bagi mengatasi isu keterlibatan wanita dalam sektor ekonomi, iaitu melalui sistem perundangan iaitu CEDAW. CEDAW iaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau Konvensyen mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita telah diratifikasi oleh Malaysia pada tahun 1995. Namun Malaysia hanya meratifikasi konvensyen ini terhadap artikel-artikel yang tidak bertentangan dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Konvensyen yang diratifikasi ini merangkumi segala aspek terhadap kesaksamaan gender dan hak bagi wanita dalam bidang pekerjaan, ekonomi, sosial dan kesihatan serta lain-lain lagi. Maka artikel 11 daripada Konvensyen CEDAW telah diberi perhatian yang lebih kerana ia melibatkan bidang pekerjaan wanita dalam menangani isu keterlibatan wanita dalam sektor ekonomi pada masa kini. Di sini saya telah lampirkan peruntukan lengkap artikel 11 Konvensyen CEDAW yang memberi fokus utama terhadap isu ini. Maka kita akan pergi satu persatu dan kenal pasti apakah hak-hak wanita dalam sektor ekonomi. Daripada artikel 11 klausa 1 dapat kita lihat bahawa negara-negara anggota telah diarahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proaktif dalam mengangkat kesamarataan gender terhadap wanita dalam sektor ekonomi. Peruntukan artikel 11 klausa 1A sehingga F memperuntukkan hak-hak bagi wanita dalam pekerjaan di sektor ekonomi. Yang pertama, diberikan hak untuk pekerja kepada semua sebagai hak mutlak, yang ini merangkumi pekerja wanita. Dan seterusnya, hak untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang sama termasuk penggunaan ciri-ciri pemilihan yang sama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pekerjaan. Klausa C pula memberikan hak kebebasan untuk memilih pekerjaan dan jenis kerjaya serta hak kenaikan pangkat dan sebagainya. Klausa D, hak untuk mendapatkan pampasan yang sama rata termasuk faedah dan layanan yang sama rata dari segi kerja yang sama nilai dan layanan sama rata dalam penilaian kualiti kerja. Klausa E memberikan hak kepada pekerja wanita untuk mendapatkan keselamatan sosial khususnya dalam kes-kes persaraan, pengangguran, penyakit, ketidakmampuan bekerja, usia tua ataupun ketidakmampuan lain. Klausa F memberikan hak terhadap perlindungan kesihatan dan tempat kerja yang selamat termasuklah pemeliharaan fungsi reproduksi. Melihat kepada pelbagai isu diskriminasi terhadap wanita yang hamil ataupun sudah berkahwin, maka kita seharusnya melihat kepada artikel 11 klausa 2 yang sebenarnya telah memperuntukkan larangan tertakluk kepada pengenaan sekatan, pemecatan atas sebab-sebab kehamilan atau cuti bersalin dan diskriminasi dalam pemecatan disebabkan status perkahwinan.
Klausa B pula memperkenalkan cuti bersalin berbayar ataupun faedah yang setara dengannya tanpa kehilangan pekerjaan, kekanan ataupun allowance sosial. Klausa C menggalakkan penyediaan peruntukan perkhidmatan sosial sokongan yang diperlukan untuk membolehkan ibu bapa menggabungkan tanggungjawab kekeluargaan dengan tanggungjawab kerja dan penglibatan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya melalui penggalakan penubuhan dan pembangunan satu jaringan pusat-pusat penjagaan anak. Klausa D pula memperuntukkan penyediaan perlindungan khas untuk wanita yang hamil dalam kerja-kerja yang terbukti akan membahayakan kesihatan mereka. Seterusnya adalah kes berkaitan. Kes yang akan saya bentangkan adalah Bid Rais Anak Perempuan Ed Fernandez lawan Sistem Penerbangan Malaysia and Another 2004. Kes ini merupakan kes rayuan yang dibicarakan di Mahkamah Rayuan Putrajaya pada tahun 2004. Perayu merupakan seorang pramugari yang bekerja di syarikat penerbangan responden iaitu Sistem Penerbangan Malaysia. Terma dan syarat perkhidmatan beliau dikawal oleh satu perjanjian kolektif yang mana perkara 2 klausa 3 menghendaki beliau berhenti kerja jika beliau mengandung. Sekiranya gagal berbuat demikian, syarikat berhak untuk menamatkan perkhidmatan beliau. Perayu dalam kes ini telah mengandung dan enggan untuk berhenti kerja. Oleh itu, responden pertama telah menamatkan perkhidmatan beliau. Perayu telah memulakan prosiding di Mahkamah Tinggi dengan memohon satu deklarasi bahawa yang pertama, perkara 2, 14 dan 19 perjanjian kolektif itu adalah bertentangan dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan dan oleh itu penamatan perkhidmatan beliau adalah tidak sah. Dan yang kedua, penamatan perkhidmatan perayu adalah tidak sah kerana ianya bertentangan dengan Seksyen 14 klausa 3 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Seksyen 37 dan Seksyen 40 Akta Kerja 1995. Ini adalah rayuan beliau ke Mahkamah Tinggi, ke Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan beliau. Isu dalam kes ini adalah yang pertama, sama ada terma dan syarat di bawah perjanjian kolektif yang menghendaki kru kabin meletakkan jawatan apabila hamil adalah satu diskriminasi. Dan yang kedua, sama ada perjanjian kolektif bertentangan dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan Seksyen 3 Perlembagaan Persekutuan Seksyen 37 dan Seksyen 40 Akta Kerja 1955. Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan dengan menolak rayuan perayu dengan kos. Ulasan mahkamah dalam kes ini adalah yang pertama, diskriminasi yang dihalang oleh perkara 8 klausa 2 Perlembagaan Persekutuan seperti mana pada kes ini berlaku adalah hanya atas alasan agama, bangsa, keturunan, tempat kelahiran yang mana tak ada kaitan dalam kes ini. Perayu dengan sendirinya menerima untuk terikat dengan perjanjian kolektif yang mana beliau kena berhenti kerja apabila mengandung, maka tiada diskriminasi yang wujud dalam kes ini. Yang kedua pula, Seksyen 37 klausa 1 Akta Kerja 1995 menjadikan mandatory dengan bersyarat untuk majikan membayar allowance bersalin kepada pekerja wanita yang mengambil cuti bersalin. Namun begitu, ia tidak menghalang peruntukan yang menghendaki pekerja wanita yang bertugas dalam pekerjaan yang khusus seperti kru kabin untuk berhenti kerja jika mengandung, kerana mereka ni tak boleh kerja sehingga mereka bersalin. Seksyen 40 Akta Kerja juga tidak membantu rayuan perayu kecuali akta ini dipinda untuk menghalang dengan nyata apa-apa terma yang menghendaki kru kabin ni untuk berhenti kerja jika mengandung. Fasa sedemikian akan tertakluk kepada Akta Kontrak 1950 dan akan terus sah dan berkuat kuasa. Peruntukan Seksyen 40 ni tak ada kaitan dengan kes kerana ia hanya menghendaki pekerja wanita yang meninggalkan pekerjaannya untuk memberikan notis 4 bulan kepada majikan tentang keadaan beliau yang mengandung, di mana beliau tidak akan mendapat apa-apa elang bersalin. Sebagai kesimpulan, kini kita seharusnya sedar bahawa isu keterlibatan wanita dalam sektor ekonomi bukanlah suatu isu yang seharusnya dipandang enteng oleh seluruh masyarakat di Malaysia. Dan bagi memastikan bahawa usaha bagi mengatasi isu ini bukanlah hanya omong kosong, maka terdapat beberapa saranan dan cadangan yang telah digariskan oleh pelbagai pihak dalam mendepani cabaran isu ini.
Yang pertama adalah dengan melakukan fleksibiliti dalam masa bekerja dan tempat bekerja serta pelaksanaan flexible working arrangement yang lebih berstruktur dengan membenarkan wanita datang bekerja mengikut masa dan situasi yang selesa bagi mereka. Kedua, saranan yang diberikan adalah dengan menyediakan kemudahan tempat penjagaan kanak-kanak yang berkualiti dan dipercayai oleh para ibu bapa, lebih-lebih lagi para ibu yang bekerja. Dan yang terakhir sekali, disarankan agar berlaku peningkatan dalam peluang pekerjaan yang berhampiran dengan kawasan tempat tinggal wanita melalui pembinaan kawasan perindustrian. Maka dengan saranan yang diberikan, diharapkan agar isu keterlibatan wanita dalam sektor ekonomi di Malaysia khususnya dapat ditangani dengan lebih proaktif. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.